لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya semenjak diri saya dan para hadirin semua, sama-sama kita berusaha untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan seboleh-bolehnya. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini akan diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita menjadi asbab untuk bahagia di dunia dan di akhirat insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita sebagai seorang Islam. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibu bapa yang beragama Islam. Dan kita sekarang ini berada bersama-sama dengan umat Islam, masyarakat Islam, dan di dalam sebuah negara Islam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antara dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada seorang manusia itu, iaitulah nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang cukup besar, yang amat-amat berharga bagi diri seseorang yang bergelar manusia. Mana-mana manusia yang tidak beroleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka natijah tempatnya adalah di neraka jahim, di neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Sebab itu apabila kita sebagai seorang Islam, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu dan para rasul alaihi wasallam, hendaklah kita bersyukur, mengucap syukur pada Allah kerana Allah SWT memilih kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang saya bacakan di awal pembukaan kuliah kita pada malam ini, iaitulah daripada surah Taubah ayat 128 dan ayat 129. Mafhum daripada ayat ini, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kamu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
surah Taubah ayat 128 dan ayat 129. Hadirin pada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sifat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utuskan kepada umat akhir zaman ni seorang nabi yang daripada bangsa manusia, bukan daripada bangsa malaikat. Yang pertamanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini bukan malaikat. Allah Taala sebut, Allah Taala kata, sesungguhnya aku telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri, dari bangsa manusia itu sendiri. Kenapa Allah Taala utuskan nabi ataupun rasul kepada manusia daripada kalangan manusia sendiri? Kerana apabila Nabi dan Rasul ini merupakan perutusan daripada Allah, wakil Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengislahkan manusia, untuk membuat perubahan kepada manusia, untuk mendidik manusia menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, terutamanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Allah SWT sebut dalam Quran, Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat akhir zaman ini, tujuannya adalah sama seperti mana misi dan visi para nabi dan rasul yang sebelum daripada ini, iaitu ati' Allah wa ati'ar rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada para rasul. Itu tujuan para nabi. Yang semua tujuan ini adalah sama, manfaatnya sama, tujuannya sama semua. Tidak ada perbezaan di antara para nabi dan rasul. Matlamat para nabi dan rasul ini datang ke muka bumi Allah Ta'ala ni untuk nak mengislahkan manusia, nak memperbaiki akhlak. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutlah hadis, Nabi kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan kepada kamu untuk memuliakan akhlak-akhlak kamu yang dulunya teruk, akhlak yang dulunya penuh dengan kesyirikan dan sebagainya. Begitu. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul itu di kalangan para malaikat, maka akan berlakulah keterbatasan dari sudut menjadi uswah. Seperti mana Allah SWT menyebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan yang wajib kamu ikuti untuk menjadi seorang manusia yang diredai, yang dirahmati oleh aku. Itu syaratnya. Allah SWT bagi role model kepada kita. Model. Manusia ni dia kena ada panduan. Di dunia ni panduannya Allah Ta'ala bagi pada umat akhir zaman, panduannya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu berbentuk tulisan, berbentuk kalamullah, jadi manusia tak faham. Jadi Allah SWT nak bagi manusia faham, Allah Ta'ala hantar, nak bagi manusia faham, Allah Ta'ala hantar di kalangan manusia juga yang pandai menafsirkan Al-Quran itu, yang boleh mengupas isi kandungan Al-Quran itu dan maksud-maksud terkandung di sebaliknya oleh Allah SWT kepada makhluk yang namanya manusia. Kalau tidak ada Nabi dan Rasul, bagaimana manusia nak memahami Al-Quran? Bagaimana manusia nak memahami Injil? Bagaimana manusia nak memahami Taurat? Bagaimana manusia nak memahami Zabur? Maka Allah Ta'ala utuskan penterjemah dan penafsir kepada manusia, iaitu seorang Nabi dan Rasul alaihi wassalam, untuk mengajar manusia tentang isi kandungan ayat-ayat ataupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah Taala turunkan di kalangan malaikat, yakni para nabi dan rasul, maka akan terbatas
Tak jadilah laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah tu tak boleh jadi. Manusia tak mampu nak meniru. Macam mana nak tiru sedangkan malaikat itu yang kita faham tak makan, tak minum, tidak ada jantina, tidak ada lelaki dan perempuan, tidak bermasyarakat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka ini hanya mengikuti apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah ada dosa, mereka tidak ada pernah pahala dan sebagainya. Kan? Jadi bagaimana manusia nak menjadikan ikon, nak menjadikan panduan? Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan di kalangan bangsa manusia sendiri, iaitu para nabi dan rasul, iaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, manusia biasa, manusia macam kita. Dari sudut fizikal nabi macam kita. Nabi ada telinga, ada mata, ada hidung, ada kaki, ada perasaan, ada semua macam manusia nabi ni. Cuma kedudukan nabi dengan kita amat berbeza dari sudut derajat, pangkat dan kedudukan. Kerana kedudukan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul alaihi wassalam di sisi Allah SWT adalah berbeza dengan nilai makhluk-makhluk biasa, makhluk manusia yang lain. Kita kena terima yang tu. Itu akidah tuan-tuan sekalian. Nabi adalah manusia istimewa yang diutuskan oleh Allah SWT, yang dihantarkan oleh Allah kepada manusia daripada kalangan manusia sendiri yang Allah telah pilih. Allah telah pilih Nabi ni. Tak boleh kita kata kalau Allah tak pilih Nabi, tak pilih Nabi Muhammad, Allah boleh juga pilih aku sebagai Nabi. Allah boleh pilih. Tak boleh kata macam tu. Kalau siapa kata yang macam tu, seolah-olah kita kita memburuk-burukkan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sejak sebelum Nabi Adam alaihi salam lagi. Sudah perancangan Allah taala sudah sempurna tuan-tuan sekalian. Jadi para hadirin semua, oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang manusia, maka dia perlu ibu bapa, dia ada ibu bapaknya. Dia perlu proses seperti mana manusia dikandung oleh seorang ibu, kemudian dia dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian dia dipelihara seperti mana manusia memelihara anak-anak, dipelihara oleh manusia juga, yang terdiri daripada kaum keluarga Nabi di kalangan manusia juga. Dan Nabi pernah menjadi bayi, Nabi pernah menjadi kanak-kanak, Nabi pernah menjadi orang dewasa, Nabi pernah menjadi orang orang tua, Nabi pernah menjadi macam-macam lagi tuan-tuan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi bisa jadi dalam diri Nabi. Seorang bapa, seorang datuk, seorang sahabat, seorang sepupu, seorang saudara, dan sebagainya lagi lah. Ketua keluarga, ketua angkatan tentera, pemimpin negara, peniaga, pengembala. Allahu akbar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi rojokan kepada seluruh manusia. Tidak ada satu part pun yang kita boleh katakan Nabi tidak ada pada diri Nabi. Semua ada uswatun hasanah, rujukan, contoh dan teladan yang terbaik untuk manusia. Contoh kalau kita nak berniaga, kita baca sirah Nabi. Nabi seorang peniaga yang jujur. Kalau kita nak mengembala, Nabi juga seorang pengembala kambing di waktu remaja Nabi. Nabi juga seorang peniaga, pengembala. Kalau kita bekerja, apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan, kepribadian Nabi SAW mesti dijadikan ikutan kita, ikutan kita untuk selama-lamanya, begitu. Jadi Allah SWT menyebut dalam ayat ni, sesungguhnya kami mengutuskan seorang Nabi kepada kamu di kalangan kaum kamu sendiri. Begitu yang pertama. Yang keduanya para hadirin semua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sifat Nabi ni, iaitu berat terasa olehnya penderitaan umatnya. Nabi SAW, sifat Nabi yang kedua tuan-tuan, Nabi ni amat prihatin dengan umat. Nabi senantiasa berdoa kepada Allah SWT, senantiasa memikirkan untung nasib umatnya di akhir zaman nanti.
Ya, sehingga Nabi SAW menyimpan satu doa. Doa Nabi makbul, tuan-tuan. Doa Nabi diterima Allah. Jadi Nabi reserve satu doa. Khusus doa ni Nabi nak minta kepada Allah Ta'ala di hari kiamat nanti, untuk Allah SWT menyelamatkan umatnya. Hati Nabi, jiwa Nabi dan sebagainya hanya kepada umat dia sahaja. Nabi tidak pernah memikirkan dunia dan sebagainya. Nabi tidak pernah hidup senang, sehingga diriwayatkan Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW seorang Nabi yang perutnya tidak pernah merasai roti yang lembut, tuan-tuan. Kenapa Nabi jadi begitu? Kerana Nabi teramat kasih kepada umatnya, sehingga Nabi tidak mau mengajar kepada umatnya akan kehebatan dunia yang terlampau, tuan-tuan sekalian. Nabi mendidik kita supaya ingat kepada akhirat. Akhirat adalah matlamat kita. Sebagaimana Nabi SAW mengumpamakan dunia ini seperti mana seorang pengembara yang sedang mengembara dalam perjalanan yang jauh. Kemudian dia berhenti di sebatang pokok untuk beristirahat. Kemudian bila selesai istirahatnya, dia akan meneruskan lagi perjalanannya, dan tidak akan kembali lagi ke pokok tersebut. Itulah Nabi kata pokok itulah adalah dunia. Dunia ini Nabi didik kita umat bahwasanya dunia ini adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara. Dunia ini mazra'atul akhirah, kata para ulama. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan dunia adalah tempat untuk bercucuk tanam bagi kita mengutik hasilnya di akhirat besok. Itu nilai dunia. Sebab itu Nabi SAW sangat kasih pada kita, mengingatkan umat dia supaya senantiasa ingat kepada akhirat, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat, syurga dan neraka. Itulah kehidupan manusia yang selama-lamanya. Di dunia ini hanya sementara waktu sahaja, tuan-tuan sekalian. Itu yang kedua. Sifat Nabi yang ketiga, tuan-tuan sekalian, yang disebut dalam ayat ini, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kamu. Nabi SAW juga adalah seorang Nabi yang sangat menginginkan keamanan dan keselamatan kepada kaum muslimin. Sebab itu antara sebab utama Nabi SAW berhijrah, diperintahkan Allah untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk melahirkan ataupun untuk nak mewujudkan suatu negara yang aman damai, untuk mengamankan seluruh umat Islam agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Kalaulah Nabi tetap berada di Mekah, tuan-tuan sekalian, menyusahkan umat Islam untuk beramal kerana diganggu oleh golongan kufar. Di sini pentingnya sebuah negara yang aman damai, tuan-tuan. Nabi SAW dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya memiliki sebuah negara yang aman itu adalah suatu kewajipan, keperluan yang amat besar. Ini yang disebutkan politik, ilmu bernegara. Kena ada benda tu. Sebab Nabi SAW menitik beratkan soal ini. Sebab itu Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan sekalian, Nabi menjadi ketua negara. Bila Nabi menjadi ketua negara, maka mudahlah umat Islam di Madinah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dalam keadaan aman dan damai. Inilah keselamatan dan keamanan yang sangat-sangat diinginkan oleh Nabi SAW terhadap kaumnya. Peperangan demi peperangan yang berlaku, diriwayatkan kebanyakan di peperangan dihadiri oleh Nabi SAW ini, tuan-tuan sekalian, bukanlah dimulakan oleh orang Islam itu sendiri, tetapi yang memulakannya adalah golongan kufar. Ada beberapa peperangan yang dimulakan oleh Islam, tetapi amat sedikit. Antaranya perang Khaybar, itu dimulakan oleh orang Islam, memerangi golongan Yahudi di Khaybar itu. Nabi mulakan dulu peperangan kerana ancaman orang-orang Yahudi pada ketika itu cukup berbahaya. Kalau mereka ini tidak dihancurkan, tidak ditawan, tidak dibunuh, mereka akan mengancam perkembangan Islam pada waktu itu. Bukan saja-saja Nabi SAW nak mengadakan peperangan dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu
Itu yang dikatakan di antara keselamatan dan keamanan terhadap umatnya. Itu penting bagi kita. Jadi akhlak Nabi yang seterusnya, tuan-tuan sekalian, amat belas kasihan bagi dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Amat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ni apa, tuan-tuan? Orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah dan Nabi SAW itu adalah orang-orang mukmin. Orang yang beriman, Muslim dan beriman. Allah Ta'ala kata, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatul firdausi nuzulah, dalam suratul Kahfi. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, syurga padanya adalah syurga firdaus yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka. Itu syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belas kasih. Ini sifat Nabi dan juga para sahabat Nabi, dan juga sifat orang Islam. Orang Islam kena berkasih sayang di antara sesama Islam. Orang Islam hendaklah berkasih sayang di kalangan orang-orang mukmin yang Muslim. Orang yang Muslim tidak semestinya mukmin. Orang yang mukmin sudah pasti seorang yang Muslim. Begitu. Jadi kita nak jadi orang Muslim yang mukmin dan beramal dengan keimanannya, beramal dengan apa yang diimaninya. Itu. Jadi orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang sebegini adalah mereka yang disayangi oleh Allah, disayangi oleh Nabi SAW. Bagaimana sikap para sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu dalilnya Nabi SAW sebagai Nabi, sebagai pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari, itu mereka-mereka yang bersama-sama dengan ma'u asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kufar yang memerangi Islam. Bukan orang kufar yang tidak memerangi Islam, tidak. Bersikap kasar kepada mereka, orang-orang kufar, orang kafir yang memerangi Islam. Kena kasar kepada mereka kerana mereka memerangi Islam. Ruhama'u bainahum, sedangkan mereka mempunyai sifat kasih mengasihi, kasih sayang di antara sesama orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, diharamkan bagi kita untuk berpecah belah sesama orang Islam. Diharamkan bagi kita untuk berkelahi, berbalah di antara sesama umat Islam. Duduklah berbincang, kerana umat Islam mempunyai kitab yang satu, rujukannya yang satu, Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa kita perlu berbalah dan sebagainya? Kerana ini akan menimbulkan keresahan umat Islam itu sendiri. Dan perkara ini amat disukai oleh musuh-musuh Islam. Ini satu benda yang rugi. Dan menimbulkan kerugian yang teramat sangat terhadap diri umat Islam di akhir zaman ini. Jikalau keadaan ini kita tidak boleh buat perubahan, maka kita takut, tuan-tuan sekalian, apabila fitnah Dajjal itu datang nanti. Bayangkan betapa ramainya orang-orang yang akan menjadi hamba kepada Dajjal, yang akan menjadi pengikut Dajjal, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah berada di pengakhiran dunia. Bila-bila masa sahaja kiamat akan berlaku. Kiamat kecil iaitulah kematian kita, tuan-tuan. Kiamat besar iaitulah kita dibangunkan Allah Ta'ala di mahsyar besok. Inilah persediaan yang kita kena buat. Walaupun kiamat besar itu kita tidak nampak tanda besar lagi, tetapi kiamat kecil itu yang kita perlu takut dan bimbang. Kita kena buat persediaan. Kiamat kecil apa dia? Iaitulah kematian kita. Kematian kita. Kata Nabi SAW, Nabi kata, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati seorang anak Adam itu, terputuslah padanya segala kebajikannya, melainkan 3 perkara saja yang boleh bawa manfaat padanya di alam barzah, di yaumul mahsyar nanti. Pertama, sedekah jariah. Dalam bab sedekah ni, tuan-tuan sekalian, setiap orang Muslim yang bangun di pagi hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar kepadanya 2 orang malaikat. Yang mana satu malaikat akan mendoakan, ya Allah, berilah kerahmatan kepada dia terhadap apa yang dibelanjakannya pada hari ini. Ada satu malaikat lagi doa, ya Allah, kecelakaanlah kepada dia,
kerana dia ini terlalu kedekut, tidak membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Bagi orang ni keburukan dan kebaikan orang yang tidak bersedekah. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, menyebut tentang dua malaikat yang akan datang tiap-tiap pagi tuan-tuan mendoakan. Sebab itu kita kena banyak bersedekah. Nabi SAW kata sedekah itu dapat menghindarkan tuannya daripada api neraka Allah SWT. Di samping Allah SWT memberi rahmat kepada dia. Setiap hari berapa banyak tak kisah, cumanya memberi. Kita selalu memberi, bersedekah. Sekupang, 2 kupang, 3 kupang, 4 kupang, RM1, RM10, RM100, mengikut kemampuan yang kita mampu. Jangan tak bersedekah. Sebagai seorang pelajar, dia juga boleh bersedekah, bukan RM10. Sedekahlah sekupang, 2 kupang. Belajar memberi, kan? Sikit-sikit. Jangan belajar nak meminta saja. Minta 24 jam atas nama pelajar, jadi tak mampu. Betul ke tak mampu? Sampai sekupang pun takkan tak ada. Dan RM1 pun takkan tak ada. Tak boleh simpan ke sehari? Begitu kan? Tak boleh bersedekah ke RM1 sehari masuk dalam tabung masjid. Kalau orang-orang yang banyak bersedekah ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat nak jamin kehidupan dia di dunia ni sempurna, Allah akan jamin di akhirat besok dia akan berada di tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang banyak bersedekah ini. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Berinfaklah kamu pada jalan Allah, bersedekahlah kamu akan rezeki yang kami telah berikan sebahagian kepada kamu itu. Jangan sampai kamu dekat-dekat nak mati. Jangan sampai nak matilah. Maknanya bersedekahlah jangan sampai dekat nak mati baru nak bersedekah. Itu Allah kata. Kerana orang-orang yang nak mati ni tuan-tuan sekalian, kalau dia dapat minta Allah Ta'ala lanjutkan umurnya, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala niscaya dia akan memohon kepada Allah untuk bersedekah. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Bila kematian itu datang, dia minta tangguh, dan dia nak minta tangguh kerana dia nak bersedekah. Kata ulama tafsir menyebut ayat ini nak menunjukkan pada kita kebaikan bersedekah, pahala besarnya orang yang bersedekah. Begitu sedekahlah tuan-tuan sekalian. Dia tidak sebut orang ni, dia tidak sebut nak buat ibadah yang lain, tetapi dia menyebut nak bersedekah kerana besarnya pahala sedekah itu. Niscaya dia akan bersedekah kalau ditakhirkan kematian dia. Begitu penting. Jadi kita ni tuan-tuan nak bersedekah tak semestinya dengan wang yang banyak. Wang sikit-sikit pun tak apa. Sedekah coklat ke, kita beli coklat 10 biji, 15 biji. Jumpa kawan kita bagi seluk poket, bagi sebiji. Seluk poket bagi sebiji. Kita tak mampu beli, bagi duit dan sebagainya kan. Jadi kita kena ajak diri kita supaya memberi. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Ilmu di sini iaitulah ilmu agama. Ilmu agama. Ini kita kena manfaatkan. Kita sebagai seorang bapa, kita kena ada ilmu. Seorang ibu bapa sebagai seorang ibu atau seorang bapa, kita kena ada ilmu agama. Kerana kita ada anak yang kita perlu didik. Habis sangat pun seorang ketua keluarga sebagai bapa, dia wajib ada ilmu agama dalam diri dia. Kerana dia adalah ketua keluarga dan dia perlu mendidik anak isterinya, solat dan sebagainya. Ilmu fardu ain dan sebagainya. Yang ni kena buat tuan-tuan. Ini wajib. Kalau seorang ketua keluarga, seorang bapa tidak mampu untuk memberi didikan kepada anak isterinya, dia wajiblah menghantar anak isterinya untuk belajar agama. Apabila anak isterinya berjaya menjadi orang yang beragama, hasil daripada ilmu yang diajarkan padanya, maka apabila dia mati nanti, amalan itu, amalan anak-anak isteri yang ditinggalkan itu akan mengalir kepada dia. Diriwayatkan Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan satu kubur yang bercahaya. Kemudian ditanya ahli kubur tersebut, kenapakah cahaya sangat kubur kamu ini? Dia kata, aku ada seorang anak
yang aku didik anak aku ini dengan pendidikan agama yang sempurna, kemudian anak aku berkahwin dengan menantu yang salihah, maka dapatlah cucu yang salih dan salihah, kemudian dapatlah cicit yang salih dan salihah, sehinggalah ke akhirnya dan pahala aku mengalir, pahala itulah yang mengalir ke dalam kubur aku ini sehingga bercahaya kubur. Ini benda ini memang disebutkan dalam agama. Nabi SAW mengatakan bahawasanya setiap ibadat yang setiap amal ataupun perkara amalan yang diikuti, yang diajar ataupun diikuti oleh orang lain, maka pahalanya itu tetap didapat walaupun orang yang mengajarkan itu telah meninggal dunia dan sebagainya. Selagi mana benda itu diamalkan oleh orang tersebut, benda kebaikan itu pahalanya akan sampai kepada orang yang mengajarkan. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita mengajarkan satu ilmu yang jahat ataupun satu ilmu maksiat kepada seseorang, kemudian orang itu melakukan maksiat tersebut, walaupun kita telah mati, selagi mana orang itu melakukan maksiat itu, maka kita juga akan bersekutu untuk memperoleh dosa juga. Wal'iyazbillah min zalik. Jadi itulah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi bagi mereka yang menolak dakwah, bagi mereka yang menolak dakwah Islam ini, Allah suruh Nabi cakapkan kepada mereka, cukuplah Allah bagiku. Fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, faqul hasbi Allah, cukuplah bagiku. Bagiku hanya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini dakwah. Ini dikatakan dakwah, menyampaikan dakwah. Kita tanggungjawab para nabi. Allah kata kamu para nabi dan rasul ini menyampaikan dakwah. Sama ada dakwah itu sampai ataupun tidak kepada orang yang mendengarnya itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang akan menyampaikan benda itu. Tugas kita para da'i ini, iaitu mereka yang mengamalkan sunnah Nabi, iaitu berdakwah ini, hanya menyampaikan. Macam saya menyampaikan kepada tuan-tuan, dan untuk diri saya sama ada tuan-tuan nak ikut ataupun tidak, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma bagi mereka yang menolak dakwah, mereka yang menolak golongan Taif, di peringkat awalnya menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sedih, tapi itu adalah kerja Allah. Nabi tidak ada kuasa untuk membolehkan orang yang dia suka, mana-mana orang yang Nabi suka masuk Islam, tak. Allah suruh Nabi berdakwah saja. Begitu juga kita umat dia. Allah suruh Nabi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, bercakap kepada orang-orang tertentu tentang agama dan sebagainya. Sama ada orang itu nak ikut ataupun tidak, itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang akan membolak-balikkan hatinya. Kalau Allah Ta'ala izinkan, dia dapat beramal dengan ilmu yang dia dengar. Kalau Allah tak izin, 20 tahun mengaji pun duk bodoh macam itulah. Kan? Itu adalah something wrong di mana-mana yang tidak kena. Wallahu alam. Jadi pada hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita dalam tafsir surah At-Taubah ayat 108 ayat 109 ini memberikan sedikit ilmu ataupun kefahaman kepada kita tentang apa yang dikatakan contoh dan teladan kepada Nabi kita Muhammad SAW, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan benda ini akan membawa manfaat bagi diri saya terutamanya dan para pendengar sekalian. Jadi sekadar itu perkongsian kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan di lain masa. Wallahu alam. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله